Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat meneruskan agenda kita pada waktu pagi, iaitulah salat subuh berjamaah. Kemudian baca zikir selepas solat, baca zikir waktu pagi, al-ma'surat. Kemudian kita terus dengan satu lagi program, iaitulah tadabbur tafsir ringkas kepada beberapa ayat Al-Quran. Kita sambung pengajian kita dalam surah Al-Hashri. Dalam surah Al-Hashri, surah yang ke-59 dari awal Quran, surah yang kedua dari juzuk yang ke-28. Bermula dari ayat 5. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ma qata'tum min linatin aw تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Balik semula kita kepada ayat 5 yang telah kita baca tadi. Baiklah, untuk peringatan balik pada pelajaran kita dalam surah Al-Hashri. Surah Hashri itu makna apa? Surah perhimpunan. Apa yang dihimpunkan? Iaitulah perhimpunan puak-puak kafir dikumpulkan, kemudian mereka dihalau ke suatu tempat daripada bumi Madinah. Apa sebab? Tanda pelajar-pelajar.
Sebab dianya ayat ini, suratul Hasyr ini menceritakan tentang kejahatan yang telah dibuat oleh kumpulan Yahudi, nama dia Bani An-Nadir. Yahudi Bani Nadir. Yahudi di Madinah ni, anda dah sebut dalam siri yang lepas, kita dah baca kitab kita ni, Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Di mana Yahudi yang pertama sekali mula-mula khianat kepada Islam ini di Madinah, nama dia Bani Qainuqa. Tanda, Bani Qainuqa ni Yahudi, mereka ni banyak tukang emas. Jadi dia ni pandai menempa, maka banyak senjata di rumah dia. Banyak senjata dia buat. Satu hari seorang perempuan, wanita Islam ni, makcik ni pergi nak jual di pasar dia lah. Dipanggil pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa. Dia ngenak. Dia ambil kain, kan orang Islam ni pakai tudung. Kain yang dia tudung tu dia ikat di benda belakang. Jadi bila muslimah ni bangun, cabut kain tu. Dia buat macam ke makcik macam Tom Jerry, main ikat-ikat. Bila bangun, terdedah aurat, muslimah ni bertempik, minta bantuan kepada orang Islam yang ada di pasar. Maka berlakulah perbalahan di situ, yang akhirnya mereka sepatutnya dibunuh, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dimain peranan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik, pergi bela mereka, minta supaya hukuman ini halau mereka keluar, tak usah bunuh-bunuhlah. Maka halau dia, Nabi kita keluar, halau mereka keluar, tinggal barang-barang dia, lepas, tak mati. Relax kejap. Kemudian mari pula perang Uhud pada tahun yang ketiga. Tahun yang keempat berlakunya peperangan ni, Bani Nadir. Turunnya surah Al-Hasyr ini turun kepada Bani Nadir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke kampung mereka dengan beberapa seorang sahabat untuk berjumpa dengan ketua Bani Nadir sebab nak berunding tentang bayaran diat. Pampasan yang mesti dibayar kepada Bani Kalb. Kerana dua orang di kalangan mereka dibunuh oleh Amru bin Umayyah Ad-Damri secara tidak sengaja. Jadi puak Yahudi minta bantuan. Dia suruh Nabi tunggu tepi rumah. Ada Yahudi yang jahat, kan, nama dia Amru bin Jahsh. Dia nak naik atas bangunan rumah, nak hempak batu besar atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang cerdik di kalangan mereka, kan, Salam bin Mashkam, dia kata, jangan. Muhammad ni ada wahyu, jangan buat. Tapi perancangan telah dibuat. Malaikat Jibril telah wahyukan, sampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya balik. Kalau tidak kena hempak batu, maka Nabi balik ke Madinah. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi serang Bani An-Nadir dengan cara yang mereka tak sangka. Bani Nadir ni dia ahli peperangan. Dia punya dalam kampung Bani Nadir tu ada 6 husun, kota besar, kota pertahanan. Dia ingat dia akan menang dan dia pun tahu cara nak berperang dalam bandar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, dia bagi wahyu pada Nabi supaya cara nak serang pergi kepung mereka, putuskan tali air, putuskan dia punya bekalan, maka berlakulah pengepungan itu yang akhirnya mereka tewas. Kita sambung lagi dalam sambungnya ayat kita ini. Para pelajar boleh tengok dalam ayat kita sebut semalam, ayat yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Allah Ta'ala yang telah keluarkan mereka di kali pertama. Sebab mereka belum dihalal keluar. Yang kena keluar dulu yang pertama, Bani Qainuqa. Nama, Bani Qainuqa. Tulis, nama tu pelik. Ayat ni Bani Nadir. Maka kali pertama dihalal keluar, kemudian kali yang kedua dihalau oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika selepas daripada itu. Kita pun tak sangka, mereka tak sangka macam mana Islam boleh pergi serang mereka, sedangkan dia punya kubu pertahanan kuat. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah.
fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah Taala hantar mari Nabi sallallahu dan sahabat-sahabat dia dari jalan cara yang mereka tidak sangka. Apa dia di antara senjata qazaf? Qazaf ni macam kita macam bom atom yang Allah Taala hantar ke atas mereka. Wa qazafa fi qulubihimur ru'. Allah Taala masuk ke dalam hati mereka perasaan takut. Bila takut, mereka menyerah kalah. Ketika itu Nabi SAW nak jatuhkan hukum membunuh, tapi Ibnu Ubay mari pula. Tak, jangan bunuh Rasulullah, kita halau-halau lah. Maka akhirnya Nabi kita setuju, ijla' Bani Nadir. Bila Nabi kita nak halau, dan dibenarkan mereka keluar daripada Madinah dengan barangan selesai kaunter. Dia pun, yukhribuna buyutahum bi'aidihim. Tengok dalam Quran. Ayat 2. Mereka telah binasa, rusakkan rumah dia dengan tangan dia sendiri. Dia pergi ambil lah barang-barang hok mahal di dinding dia, contohnya ukir-ukir, cabut, tak atas unta. Ataupun sifat dia hasad, dikatakanlah aku tinggal ni enggak, jadi rumah orang Islam lah, kan? Jadi rumah pengikut Nabi SAW, runtuhkan rumah. Maka dia khianat. Dan orang Islam juga terpaksa runtuh sebahagiannya. Kenapa? Kerana strategi peperangan. Maka Allah kata dalam ayat ini, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pengajaran, hei ulil absar. Jadi para ulama usul telah menjadikan ayat fa'tabiru ini sebagai asas kepada perbincangan usul al-fiqh dalam bab i'tibar, dalam bab qiyas dan sebagainya. Maka mereka telah ijla'. Al-jala' dengan makna halau mereka keluar. Keluarlah dia. Berapa banyak dia punya barang-barang rampasan yang dapat diambil? Banyak sekali lah kota-kota dia, kebun dia sudah ambil. Di antara rampasan, segala senjata dapat berlaku. Rumah mereka, tanah dan lain-lain harta. Antara rampasan yang berjaya dikumpulkan ialah 50 pasang baju besi, 50 topi besi dan 340 bilah senjata. Semua ini sepatutnya menjadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia panggil al-fai'. Tengok dalam ayat yang kita baca nanti, ayat yang ke-6 insya-Allah. Nabi kita ambil harta-harta ni dibahagikan kepada siapa dia? Kepada orang-orang muhajirin, sebab orang muhajirin tak ada harta. Dirampas oleh Quraisy di Mekah dulu, belum hijrah. Maka Nabi kita macam ta'wid ataupun bayar ganti kepada harta mereka yang telah dirampas dengan harta Bani Nadir. Dan kita tengok nanti apakah dengan pembahagian harta ini, bagaimana sikap orang Madinah Al-Ansar terhadap pembahagian ini. Masya Allah, kita akan lihat. Jadi untuk para pelajar tanda, peristiwa dua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri kepada golongan muhajirin yang terawal, dan hanya 2 orang sahabat Ansar diberi, iaitulah Abu Dujanah dan Suhail bin Hanif. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun yang keempat Hijrah bersamaan dengan Ogos 625 miladi. Jadi boleh baca cerita ini dalam buku Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Dan saya juga sebut, jangan lupa kalau dapat Madinah, dapat juga kembar dia, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Baik, balik semula kepada ayat yang ke-4. Allah kata apa? Sebab apa mereka dibunuh? Kenapa mereka ditawan? Zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Karena mereka lawan Allah, mereka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya mereka dihalau keluar. Tinggal lagi satu lagi kumpulan Yahudi, nama dia Bani Quraizah. Yahudi di Madinah ada 3. Qainuqa, An-Nadir, suratul Hashr ini surah Bani Nadir. Satu lagi Yahudi nama dia Bani Quraizah, yang kita akan bunuh mereka di dalam peperangan Ahzab pada tahun yang ke-5 nanti insya-Allah. Baik. Tengok ayat. Supaya para jemaah dengar, memahami kronologi cerita. Susu galu cerita nak sampai kepada ayat tebang pokok ni. Ayat yang ke-5.
Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh Bani Nadir yang kamu tebang atau kamu membiarkannya tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka yang demikian adalah dengan izin Allah, mana dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah kerana ia hendak memberi kemenangan kepada orang mukmin dan kerana Allah hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Fasik itu pokok jahat tu, pokok Yahudi tu. Baik, para pelajar sekalian, tanda kisah ini, Yahudi Bani Nadir, dia ada 6 kubu yang besar. Semalam ada sebut tentang nama-nama kubu. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam rakaman kita. Dan di luar kubu dia tu, ada satu kebun dia, nama dia Buwairah. Tanda nama kebun, Al-Buwairah. Kata di pengarang kitab kita, wala zalat ma'rufah. Mana kalau kita pergi Madinah, tanya para pengkaji sejarah Madinah, mana Buwairah, mana kota kubu Yahudi Bani An-Nadir, orang akan tunjuk. Kalau kita pergi Madinah, ada. Dalam buku saya pun ada sebut sebahagian tempatnya, Al-Buwairah. Al-Buwairah. Dan tempat itu juga dikenal dengan nama Zuhrah. Sekarang ni, kalau tak jumpa Buwairah, cari Zuhrah. Maka ketika orang Islam pergi kepung kota, Yahudi dah berlindung masuk dalam kota, di kebun dia tu tak ada orang. Tak ada orang dah. Maka bagaimana strategi peperangan? Umat Islam ini di antaranya air, tali air masuk dalam kebun, ditutup. Sumber air tutup. Ada lagi mungkin perigi telaga dia ada, tapi air, taluan air ni tutup. Dan sebahagian daripada pokok tamar, dia ni pokok tamar banyak, ditebang. Pokok tamar ditebang, dan ada yang dibakar sebahagiannya. Jadi, bila bakar, Yahudi sibuk. Diviralkan, ditularkan bahawa Nabi SAW larang daripada membinasakan harta benda. Anak-anak buah dia duk bakar pokok pula. Itu dia panggil my issue, sentimen. Kono-kononnya warak sangatlah tu, tak mau pembaziran. Dia buat kafir, ngenakkan Nabi, boleh? Kan? Maka, para ulama kata, pokok-pokok yang dibakar itu sangat terhad, mahdud. Ada ulama tafsir kata, batang pokok je. Ada yang kata 4 batang, dan ada yang kata paling banyak 6 batang pokok. Tamar dibakar. Itu pun kata di Ibnu Mas'ud bahawa orang-orang Islam bakar pokok tamar itu li daruratil harbi. Kerana kepentingan peperangan, mereka tebang pokok, dia bakar. Jadi bakar tu nak cuci tempat supaya tempat kumpul tentera dan sebagainya, ataupun yang dibakar itu iaitulah pelepah-pelepah tamar yang diperlukan untuk masak makanan dan sebagainya. Dan dia punya tamar ni, dia berasak kuat. Bila kita bakar dia tu berasak kuat, Yahudi tengok, habis dah lah kebun kita kena bakar. Rugilah kebun comel-comel. Pokok tamar sedang buah banyak, tiba-tiba dibakar. Ini pembaziran. Pandai pula dia. Nah, macam orang kita sini jugalah. Bila tengok orang lain buat projek, pembaziran. Masa dia bazir dulu, jadi pemerintah dulu, tak bazir pula. Gitulah suasananya. Maka para ulama mengatakan pembakaran itu di Buwairah menunjukkan tidak banyak. Alhamdulillah. Tujuan bakar ni juga liisaratir ru'b, tanda. Untuk nak menimbulkan rasa kegerunan dalam musuh. Bakar. Muduklah dari kotamu dulu. Nanti aku bakar habis sekali dengan kotamu terbakar. Kamu mati lemas nanti dengan asap. Itu semua diayah dalam peperangan. Biasa peperangan ni kita nak tunjuk kuat, nak melemahkan musuh
Itu dia panggil strategi peperangan. Baiklah. Bila timbul isu, pembaziran lah, apa benda lah, tebang pokok, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tengok dalam ayat. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Mana-mana jua pohon kurma yang kamu, kepunyaan musuh yang kamu tebang. Hokmu tebang tu kerana apa? Kerana maslahah. Tengok pelajar. Dia kata al-linah. Al-linah. Al-linah dengan mana an-nakhlah. Pokok tamar. Pokok tamar dipanggil an-nakhlah. Kata sebahagian daripada ulama tamar, dia kata al-linah tu semua jenis pokok tamar nama dia linah. Kecuali al-barni dengan al-ajwah. Ajwah dengan barni ni sebab dia istimewa. Ajwah ni boleh buat ubat. Siapa kata Nabi SAW dalam hadis, siapa dia makan buah tamar ajwah yang ori, tumbuh di bumi Madinah, 7 biji satu pagi. Berapa biji? 7. Dia tidak akan terkesan dengan racun dan sihir. Kalau awak jadi selebriti esok, takut orang sihir kita, pagi-pagi kita makan 7 biji ajwah. Ataupun kita takut kena racun, makan 7 biji ajwah, insya-Allah kalau orang racun kita tak memberi kesan. Timbul lagi soalan, orang tanya ustaz, macam mana kita nak tahu ajwah ni ori? Dengar ni, ini jawapan anak bergurau . Jangan sungguh-sungguh. Anak kata senang ya. Mau beli makan ajwah 7 biji, ambil racun, terah boleh sudu nak tengok. Kalau tak mati tu, ori. Kalau mati, kubur lah jawab dia je. Kita nak tahu macam mana ori, tanyalah penjual dah. Ini cuma tamar yang paling baik ajwah al-aliyah. Ajwah yang tumbuh di bawah Madinah di sebelah atas, sebelah Masjid Quba tu dipanggil ajwah aliyah. Itu menarik. Satu lagi nama dia al-barni. Dalam buku Madinah ni saya sebut di bawah tajuk Tamar Madinah. Sebab kita buat tamar ni sebab Madinah dia ni tempat yang masyhur dengan tamar kan. Jadi kita kena buat satu bab sini Tamar Madinah. Tengok ni, siap dengan gambar-gambar tamar lagi. Dalam hadis Nabi SAW, "Iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Siapa dia buka puasa lah dengan tamar kerana dia berkat. Kemudian hadis yang menyebut tentang siapa dia makan tamar 7 biji ini tidak memberi mudarat pada dia pada hari sebut, hari itu je. Esok makan pula, jangan kata dia punya belik, dia punya sekejap. Tidak kena sihir dan tidak kena racun. Hadis ini diriwayat oleh Imam dalam Imam Bukhari. Alhamdulillah. Dan satu lagi hadis. Dengar ni. Nabi kata, "Man akala sab'a tamaratin mimma ma baina ladbataiha." Siapa dia makan 7 biji tamar yang tumbuh di dalam tanah haram Madinah. Dia tak sebut nama tamar. Ajwah tak sebut. Tapi harap penjual ni dia, tamar Nabi tu ajwah ya, sebab dia nak jual mahal. Kita pembeli ni boleh beli. Boleh je boleh. Hadis ni dalam Muslim. Satu lagi hadis yang Nabi sebut, "Khairu tamaratikumul barni yuzhibud da'a wala da'a fihi." Sebaik-baik tamar kamu al-barni. Kalau pergi Madinah, ajwah mahal sangat, kita beli barni. Barni, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ia menghilangkan penyakit dan tidak mendatangkan penyakit. Hilang penyakit, tak datang penyakit. Itu dia panggil tamar al-barni. Al-barni. Baiklah para jemaah sekalian, itu cerita tamar, baca dalam buku Madinah. Al-linah, ma qata'tum min linatin. Al-linah dengan makna pokok kurma. Kata di sebahagian ulama kurma kata an-nakhlah jami'uha. Semua pokok tamar nama dia linah illa al-barni dan al-ajwah. Zakara at-Tabari, semua pokok tamar itu nakhlah ya linah tujma'u ala alwan. Baik. Sentiasalah peladang ni menamakan buah tamar sebelum jadi tamar. Sebelum dikeringkan nama dia launan.
Alwan. Baiklah. Kita balik kepada makna ayat. Mana-mana pokok yang kamu tebang, termasuklah yang bakar tadi, kan? Adalah dengan, atau kamu tinggalkan untuk dijadikan harta rampasan, adalah yang demikian adalah dengan izin Allah. Dia panggil izin di sini para jemaah tanda iznin qadari kauni, satu lagi dia panggil izin syar'i. Kena ada kertas, ada pen yang pelajaran. Bawa buku nota. Kan? Yang di alamanya, di alam nyata biar ada kertas, ada nota kita. Apa makna pabi iznillah dengan izin Allah? Makna apa? Arti dianya dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Mu tak usah duduk sibuk lah. Tebang-tebang dah. Bakar-bakar dah. Duduk diam-diam. Sibuk buat Yahudi, duduk propaganda lagi. Tak usah duduk cakap banyak. Maksud dia begitu. Benda tu dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla dia panggil iznin qadari kauni. Ketetapan secara takdirnya, benda berlaku dah. Nak kata apa? Wa qala ba'dul ulama huwa iznun syar'i. Keizinan secara syarak. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tebang, banyak benda yang tersangkut. Kita nak serang payah. Kita nak cari medan tempat nak berkumpul, suka tebang dulu, bakar dia punya yang tidak diperlukan itu. Maksudnya gitu. Satu lagi dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla ataupun dengan izin Allah. Yang kedua, waliyukhziyal fasiqin. Dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala nak timpa kehinaan kepada siapa? Kepada orang yang fasik. Orang fasik, inilah dia. Maksud di sini, iaitu al-Yahud. Yahudi. Bani An-Nadir. Nama apa Yahudi? Bani An-Nadir. Sebab apa? Sebab mereka telah keluar daripada ta'at. Dan mereka telah keluar daripada perjanjian. Sehingga mereka sanggup nak hempak batu besar di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini, tanda pelajar-pelajar, Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada hamba-hamba dia yang beriman supaya jaga perjanjian. Al-ahdu wal mitsaq, jangan tipu, jangan buat. Jangan senang-senang kita berjanji kemudian kita tipu, la. Demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak menghantar tentera, Nabi beri peringatan. Kemudian khalifah-khalifah pun memberi peringatan kepada tentera supaya jangan sekali-kali tipu, khianat kepada orang, wala taqdiru, jangan tipu, kita buat. Oh, tu strategi peperangan, itu lain. Kalau kita janji orang jangan tipu. Kita janji nak beri aman, lepas tu kita bunuh dia, lah. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, hadis dikeluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi kata, ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah. Ada. Fid dunia. Tidak ada mana-mana dosa yang patut Allah Ta'ala segerakan balasannya di dunia ini, serta dengan balasan di akhirat esok, mithlul baghi wa qati'atir rahim, seperti perbuatan jahat, zalim, ngenak kepada orang, batal perjanjian dan juga memutuskan hubungan silaturahim. Ini dua dosa ni disegerakan balasannya di atas dunia, wal iyaz billah. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-6. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari peninggalan harta benda mereka yang telah diusir itu, kamu tidak berhak mendapatnya. Tadi anda dah sebut tadi berapa banyak harta, bangunan dia, rumah dia, kebun-kebun tamar dia, buairah yang ditinggalkan itu, dan senjata-senjata baju besi yang telah kita sebut tadi berapa banyak,
Kan itu sepatutnya ala wa ma'afa Allah rasi falillahi, hanya kita serah kepada Allah Taala, serah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak payah bagi harta. Tengok ni. Yakni tengok nota di bawah. Harta peninggalan yang tersebut itu ialah yang dinamakan menurut istilah syarak harta fai'un, fa ya hamzah. Fai'. Iaitu mana-mana harta orang kafir yang didapati oleh orang Islam dengan tidak berperang. Ini pelajaran ni kita ingat. Kita ada dua cara. Bila tentera Islam pergi kepada negara kafir, nak serang mereka, nak berperang dengan mereka atau nak berdamai. Kalau mereka nak berdamai, kita tak ada. Tak akan rusakkan walaupun harta dia, walaupun sedikit, dan tidak dirampas harta dia. Ini pilihan pertama dalam Islam. Jangan kata Islam ni lampah harta orang, nak berak, hak rapah harta kita puak lain. Tak mau berdamai, kita beri pilihan yang kedua, duduk di bawah pemerintahan Islam. Yang pertama tadi damai masuk Islam, yang ni tak masuk Islam, duduk di bawah pemerintahan Islam. Tak mau juga al-harb, perang. Kalau perang, risiko dia besar. Kalau mereka lari tanpa perang, dia tak mau berdamai, tak mau masuk Islam, tak apa dia lari. Macam kes Bani Nadir. Mereka tak jadi perang. Kita kepo-kepo, akhir kali mereka lari keluar. Maka harta dia nama harta fai. F-A-I. Fai. Faya Hamzah. Apa mana fai? Mana harta rampasan yang diambil tanpa peperangan. Tuh, dalam ayat Quran kata, kerana kamu tidak memecut kuda. Kuda ni dia panggil, orang naik kuda, nama dia farisan. Tanda pelajar. Orang yang guna kuda, nama dia farisan. Orang yang naik unta, nama dia rikab. Rakbun rikab, itu penunggang unta. Kalau naik kuda, faris. Sebab apa? Cukuplah dalam ayat ini, Allah kata, mu ni tak guna. Ma'aujabtum ali, ijaf dengan mana isra' wal idha'. Maknanya kamu tidak segeralah nak pergi. Sebab dekat je. Dekat-dekat. Bani Quraidah dengan Masjid Nabi mungkin dalam 4 kilometer atau lebih sikit. Itu je. Tak payah makan Badar 100 kilo, Tabuk 700 kan. Jadi oleh kerana kamu tidak memecut kuda dan tidak menunggang unta pun untuk berperang mengalahkan mereka, tetapi Allah memberikan kekuasaannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengalahkan siapa yang dikendakinya dengan tidak payah berperang, dan Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi harta ini nama dia harta apa? Harta al-fai. Sebab apa fai? Sebab mereka tinggal gitu je. Tak ada pertumpahan darah. Kalau bertempur, berperang, itu nama dia harta ghanimah. Apa nama harta? Ghanimah. Hak ni nak dibagi kepada Allah, Rasul, kemudian diberi kepada tentera-tentera yang hadir peperangan. Al-qismatu liman hadar al-waqa'. Pembahagian kepada tentera yang hadir dalam peperangan. Al-fai' la lillahi wa lirrasul. Tak ada, cuma ambil belanja-belanja perjalanan je. Baiklah. Itu dia panggil harta fai'. Harta fai'. Ayat yang ke-7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya dari harta musuh, penduduk negeri. Negeri di sini tak kira lah. Dalam ayat ini Bani Nadir. Lepas pada ni mari pula Fadak. Dia panggil harta di Fadak. Dan Khaybar. Khaybar nanti. Sekarang ni tahun yang keempat. Khaybar tahun yang ke-7. Khaybar pada tahun yang ke-7. Kerana kampung-kampung ini akan jatuh ke tangan Islam satu demi satu. Satu demi satu. Ataupun min ahlil qura, bandar ataupun desa. Apa hukumnya? فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ.
dengan jatuh dengan tidak berperang. Mana Nabi pergi nak serang, dia lari. Kepo-kepo lari. Maka harta tersebut adalah tertentu bagi Allah dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa makna bagi Allah tu hanya harta ke? La. Maknanya kita ambil menjadikan harta itu harta negara. Itu makna bagi Allah masuk dalam Baitul Mal Muslimin untuk kegunaan semua umat Islam yang memerlukan. Jadi harta negara. Berbeza dengan ghanimah. Ghanimah jadi harta peribadi, dibahagikan kepada tentera yang hadir peperangan, maka mereka pun kaya. Ada orang boleh 10 orang hamba, ada orang boleh unta, ada yang dapat senjata, macam-macam. Tapi dalam fight, masuk dalam khazanah negara, orang yang pergi berperang boleh belanja peperangan dia. Kenapa? Tengok Allah kata apa? Walidil qurba, dan bagi kaum kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum kerabat Nabi boleh ambil. Untuk Allah maknanya untuk kegunaan negara, dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil harta yang bahagian dia, yunfiqu ala azwajihi nafaqata sanah. Nabi ambil bahagian dia beri pada isteri-isteri dia bajet belanja setahun. Ambil setahun makan. Kita kata setahun berapa dinar dia makan, mungkin 100 dinar sebulan ke. Nah, bagi setahun 12,200. Bajet setahun bagi. Dan yang lain-lain fi uddati al-qura was-silah, yang lain-lain itu disimpan untuk harta-harta negara, beli senjata dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang dicerita oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Umar kata apa? Kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allah ala rasulihi. Harta Yahudi Bani Nadir yang dihalau keluar daripada Madinah telah menjadi harta milik Allah Ta'ala, yakni milik negara dan harta untuk Nabi SAW. Orang Islam tidak berperang, mereka hanya mengepung, maka untuk Nabi khas. Nabi kita SAW beri bajet pada keluarga dia setahun, yang lebih daripada itu, Nabi kita beli senjata-senjata untuk kegunaan peperangan pada masa depan. Apa sebabnya? Allah kata, كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. Ketetapan yang demikian, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di kalangan kamu. Kalau beri ke senjata, ke tentera-tentera ni, banyak didapat. Orang ni dapat, akhir sekali, untuk negaranya mana? Negaranya tidak banyak. Sebab kalau harta ghanimah dia boleh sikit. Boleh kali peperangan. Itu perbezaan yang ketara. Tengok ayat yang seterusnya. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah akan dia serta diamalkan. Dan apa jua yang dilarangnya kepada kamu, dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Tanda pelajar, itu nama ayat ini, nama dia Hujjiyatus Sunnah. Apa dia? Hujjiyatus Sunnah, maknanya sunnah Nabi itu hujah. Orang kata, ni ada ni. Semalam ada orang letak dekat Facebook Abu Anas, dia kata, Allah Ta'ala suruh kita taat ke dia, ya. Nabi ni manusia. Sedapnya ni. Dia panggil puak anti hadis. Puak anti hadis ni dia kata dia ikut Quran. Ikut mana Quran? Allah kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Hak Nabi bawa ikut, itu sunnah. Yang kamu tak nak pakai itu, Quran mana pula kamu pakai? Ni main yang puak kerah kepala lagi tu tak sedut lawan. Ayat ini tanda. Ayat wa ma atakumur rasulu, ayat ini menunjukkan kepada hujjiyatus sunnah. Dalam konteks cerita ini, maka tafsirnya begini. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu, ay wa ma atakum minal mali awil fai fakhuzu. Hak mana Nabi beri harta-harta faid ni, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana Nabi kata jangan ambil, ini harta untuk Baitul Mal,
walaupun sebatang kayu curi, la ta'khudhu, jangan ambil. Kalau kamu ambil, nama dia ghulul, harta haram, harta curi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa dia curi harta negara, dia akan bawa pada hari kiamat. Curi kambing duk pikul kambing bek atas belakang dia. Curi lembu duk tarik lembu boh di akhirat esok, nauzubillah. Jadi pencuri harta negara jangan suka-suka, jangan senang-senang sewenang-wenangnya buat. Oh, tak apa ni harta kerajaan kita boleh ambil. Siapa cakap? Ini bahaya. Maka makna ayat ini luas. Makna ausa iaitulah semua perkara yang Nabi SAW ajar suruh dalam yang wajibnya, yang sunatnya, ambil. Apa yang Nabi larang, yang haramnya, yang makruhnya, tinggalkan. Tapi bezalah. Hak wajib tu lain dengan takrif dia, tak buat berdosa kan. Yang sunat tu kalau tak buat rugi. Yang haram, buat berdosa. Yang makruh, tak buat. Kalau buat, tidak berdosa. Tapi tak kurang baik. Baik. Tanda, ayat ini menunjukkan kepada wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya menjadi sumber perundangan yang kedua di dalam Islam bersama dengan Al-Quran. Quran dan sunnah, kembar. Tidak kata Al-Quran, sunnah lah. Cuma dari susunannya, Quran, sunnah, kemudian mari al-ijma', kemudian mari qiyas. Kena ingatlah sumber pendengar Islam tu. Al-Quran, lagi sunnah, al-ijma', al-qiyas. Kena. Maka para sahabat, ulama-ulama tabi'in dan imam besar mengatakan Quran sunnah itu menafsirkan Al-Quran yang Allah Ta'ala tidak perjelaskan. Contohnya, cari dalam Quran, berapa rakaat salat zuhur? Berapa rakaat? Berapa? 4 rakaat. Naam. Mana ayat Quran kata, sallu as-salatu zuhri 4 rakaat? Ada? Tak ada. Aqimus salata wa atuz zakah. Allah suruh maya. Maka sunnah yang menjelaskan subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya. Itu sunnah. Dan ada di antara kerja sunnah, fungsi sunnah ni dia bawa cerita yang tak sebut dalam Quran, seperti pengharaman makan hayawan-hayawan zinabin minas sibak. Hayawan yang makan mangsa ni, yang bertaring, harimau, serigala tu, itu haram. Wa haram kullazi makhlabin minat tair, haram makan burung-burung yang mencengkam dengan kuku dia tu, macam helang tu, sakar, nasr kan. Itu burung hok gak, itu tak boleh makan. Wa ilhaqur rada'ah, dan anak susuan, hukum dia macam anak sendiri dari sudut mahram. Siapa dia susu anak orang, jadi macam anak dia mahram. Itu semua, itu dia panggil beberapa hukum yang tidak disebut, maka disebutnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rada'atu luhmatun kaluhmatin nasab. Masya-Allah. Ibnu Mas'ud sekali dia tengok seorang laki-laki berihram, tapi dia pakai baju. Dia kata, saudara, ya haj, inzi anka, buka baju tu. Ihram kena pakai kain 2 helai je untuk laki-laki. Faqala ar-rajulu iqra' alayya. Mana ayat Quran yang menyebut sedemikian daripada kitab Allah? Qala na'am. Dia baca ayat Quran ni. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hak mana Nabi suruh buat, bilang. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah larang orang-orang yang berihram daripada pakai pakaian. Bila sahabat mari tanya, maza yalbasul muhrim, orang ihram pakai apa? Nabi pun pasti sebut. Ini dalil. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beristidlal dengan ayat ini juga banyak kali di dalam kitabnya kan, tentang kewajipan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab dia InsyaAllah satu masa kita belajar Al-Um. Kalau pergi dalam maktabah kita tu,
Ada kitab nama dia. Kitab susunan Imam Syafi'i ataupun dikumpul oleh para murid-murid dia, yang penting daripada kata-kata ijtihadat al-Imam Syafi'i. Di antara tanda ni pelajar, di antaranya hak tak sebut dalam Quran, Allah Taala sebut, Nabi sebut dalam hadis, iaitulah la'ana al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah. Sebagaimana hadis dalam Bukhari daripada Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu bersabda, la'anallahu al-washimat. Allah Taala laknat orang yang buat tatu. Ni, dia tebuk-tebuk ni kulit dia, lepas tu dia masuk jadi tatu, gambar-gambar kan, gambar-gambar kartun, gambar-gambar macam-macam, tengkoroknya buat. Jangan buat, itu haram perbuatan tu. Wal mutanammisat. Dengar ni ibu-ibu, orang perempuan yang cabut bulu kening cabut. Dia cabut bulu kening, pas dia cak sendiri. Itu haram perbuatan itu. Dalam dunia kita ni ada 3 ning. Ada tak? Cabut bulu kening, pakai baju kuning, tak bening. Siapa? Jangan dia sebutlah, marah orang lain. Ya. Dia panggil 3 ning. Jadi sahabat mana orang perempuan hadut main cabut bulu kening tu, kita pergi beli kain kuning dia. Pakai hal ni. Nak cabut bulu kening, Allah tak buat macam-macam. Dia cabut bulu kening, lepas tu dia cak pula tu. Nak jadi apa lagi tu? Itu semua tu di antara orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Mana? Satu hari, bila Ibnu Mas'ud kata ni, Allah Ta'ala laknat perbuatan ini. Apa ni? Tatu, cabut bulu kening, jari gigi. Tak tahu orang Arab tu kalau gigi jarang gigi tu comel. Budak-budak ni jenis pakai gata besi di gigi tu. Orang panggil apa? Apa? Mana budak? Ada sengih tengok, ada pakai. Pakai. Tujuannya apa? Nak jaga gigi. Lah, itu dilaknat. Tapi kalau gigi dia songai, tak tahulah ke mana, nak betul boleh. Itu saya duduk, buat dah. Bila dengar lagu ni, seorang perempuan daripada Bani Asad, nama dia Ummu Ya'qub. Tanda apa nama? Ummu Ya'qub ni pun kata, "Hei, Ibnu Mas'ud, balagani anka annaka la'anta kaita wa kaita." Aku dengar mu laknat orang yang buat ni, buat tatu, buat cabut bulu kening ni. Betul? Marah makcik ni. Qala Ibnu Mas'ud, "Wa ma li al'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa aku tak laknat? Perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Wa man huwa fi kitabillah," sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran. Kata dia Ummu Ya'qub, aku baca dalam Quran, tak ada pun. Tak ada pun cerita tatu, cerita cabut bulu kening, tak ada. Kata dia masuk, kalau mu baca betul-betul Quran, kamu akan jumpa. Mu tak baca ke tidak ayat? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dia baca ayat ni. Ayat kita ada tafsir ni. Qalat bala. Baca, kenapa tak baca pula? Qala fa innahu qad naha anhu. Nabi SAW telah melarang perbuatan ini. Melaknat perbuatan ini. Kata dia Ummu Ya'qub, dia tak puas hati lagi. Ibnu Mas'ud, aku tengok keluargamu buat juga tu. Sudahlah. Aku tengok binimu pun cabut bulu kening juga. Qala, Ibnu Mas'ud marah. Izhabi fanzuri, pergi rumah aku. Tengok, anak perempuan aku ke, isteri aku ke, kalau ada buat tatu cabut bulu kening, mari sini. Cabar tu, dia panggil cabar. Fazahabat fanazarat. Dia pergi. Dia tengok bini Ibnu Mas'ud, tak ada. Bulu kening biasa. Tatu tak ada. Jangan gigi tak ada. Ibnu Mas'ud kata, mana? Ada bini aku buat? Tak ada. Anak perempuan aku? Tak ada. Ibnu Mas'ud cabar. Qala, "Lau kanat kadzalika ma jama'tuha." Kalau mereka ada buat lagu ni, aku tak akan biar duduk dalam rumah aku. Aku akan halau pergi. Tegahnya Ibnu Mas'ud di dalam melaksanakan sunnah. Ibnu Mas'ud ini tanda di antara salah seorang sahabat yang tegar melaksanakan sunnah. Ingat ni, hadis ni sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nama isteri namanya Zainab binti Abdullah As-Saqafiyah.
Kalau saya nak buat, aku halau keluar daripada rumah ni. Oh, baiknya dia. Jadi umur Yaakob pun kalau nak cerita kepada kita para pelajar sekalian, kita pendakwah, tegas. Kita pak haji, tegas. Kita pak ustaz, kita pak muslim, bapa, tegas. Tengok isteri buat benda-benda haram macam ni. Anak-anak buat, tegas. Taklah siapa perangkat halau keluar daripada rumah. Marahlah, tegur. Jangan duduk main syaitan bisu gini. Kan? Allahu Akbar. Menarik. Allahu Akbar. Akhir kali Allah kata apa? Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam isu ayat ini, terimalah keputusan hak Nabi buat. Nabi tak bagi harta kamu, sabar. Hak Nabi beri, ambil. Jangan dia kata, oh Nabi ambil sorry dia. Lah. Kalau langgar juga, dalam ayat secara umumnya, siapa dia takwa, maknanya ikut arahan Nabi, selamat. Siapa tak ikut? Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya, Allah amat berat azab seksanya bagi orang yang melanggar perintahnya. Siapa dia langgar PKP Allah, jawabnya neraka lah dia. Istilah kita gurau ya PKP itu. Baik, tamatlah perbincangan kita tentang harta faid. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin. Kelebihan orang-orang muhajirin. Dan juga walladina tabawwa'ud dar. Kelebihan orang ansar. InsyaAllah kita sambung dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.